Baik, so sekarang time frame AUD USD soalannya ialah sekiranya dia gagal membuat lower low, betul? Sini pun kebetulan dia dah batal. Okey. Sebelum tu saya nak turun time frame yang lebih rendah sebab kenapa warna jadi gini? Kenapa buat font macam ni? Tak Tu payah saya sebenarnya. tanda. Sebenarnya just okey, ni Afi punya RBS betul? Betul. Okey, so klik yang RBS ni, description, masukkan description. Time frame ni kena tick mana yang H4 dan ke bawah, faham? Baik. Okey. Tu nampak dia keluar. So tak payah penat nak buat satu, dah tak payah dah. Macam mana keluar tengok? Tu nampak? Dia keluar. Nampak? So Yang tak yang payah dah lah tulis H4, penat ke? Rajin betul ni. tu saya tulis sebab saya tak tahu macam mana tadi nak buat. Okey, so ni apa benda? RBS. 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 Macam ni cikgu tulis tadi dekat description dia. Faham. Itulah kata tak nak video. Apa sekarang dah tahu. Belagak kau Okay, so sekarang ni H1 padam. So saya jadi keliru sebab dia punya marking dia belayer. Okay, ni H4, ni H1 lah kan? Okay. Ada satu marking tu cikgu. H4 punya RBS kalau kita buka H1 dia SBR. Macam tu. Saya nak tanya dengan cikgu macam mana tu kes dia. Okay, kejap. Okay, so settle. Kita tengok H1 dulu So sekarang ni ni H4 ke H1 ni? Tu H4. Ni H4. Ni lah. Sini. So ni RBS. Okay. Kalau H1 dia jadi SBR. Kalau H1 dia jadi SBR kat situ. SBR. Tapi dia dah langgar body, dah tak valid dah. Bila yang dia jadi SBR? Ni yang sebelah kiri ni. Tak ada. Mana ada SBR based on H1? Tak ada SBR based on time frame H1. Yang dekat H4 punya number tu, dekat tulisan H4 tu bukan SBR Okay, dekat situ dia punya kalau ini yang saya katakan sebagai multi time frame analysis. Kita faham teori. A single teori kita faham. Apa guna SBR, apa guna SBR, RBS, apa guna resistance, apa guna support. Kita faham, betul? Tapi bila mana sekarang ni Afi faham. Bila mana RBS akan berlaku retracement, kemudiannya pemahaman pun dah betul. Bila mana candle close, bila mana sini akan berlaku retrace dan sebagainya lah. Contoh. Boleh faham? Faham. Okay. Problem dia sekarang ni, mengikut kepada time frame yang terkini, mengikut kepada time frame yang terkini, kita boleh nampak yang mana H1 tak ada apa pun kat situ. Price tu dekat H4. Faham tak? Melainkan kalau sekiranya dekat sini ada RBS yang sama yang berlaku pada time frame H1. So barulah kita declare kata ada RBS kat situ. Boleh? So H4 tu bukan SBR lah. H4 tu tak ada apa. Tak ada apa. Bila mana kita buat analisis dan analisis itu berlaku pada price yang sama. Dia berlaku pada price yang sama. Nak tunjuk pun susah juga. Macam contoh lah. Ni contoh. Okay. Ni monthly dengan weekly punya RBS. Turun dekat daily pun dia. Turun kat H4 pun dia. So kita signifikan. Itu merupakan satu harga yang signifikan. Boleh? Okay. Yang penting dia adalah simbol yang sama. RBS yang sama atau SBR yang sama. Ya, betul. Itu dia panggil Tepat. signifikan. Yes, bukan yang sama. Bukan simbol yang sama. Macam mana? Berlakunya pertindihan pada harga yang sama, exactly the same price, tapi time frame yang berbeza. Makna kata sekarang ni, okay, macam contoh. Afi duduk mana? Saya duduk kat Ampang tapi sekarang kat Sungai Buloh. Okay, duduk dekat Ampang. Daripada Ampang nak pergi Sungai Buloh, apa building yang Afi ingat?
Building. Apa building ataupun apa landmark? Jalan. Ah, Jalan mungkin. Building. jalan-jalan dia banyak sangat jalan kan. So apa landmark yang Afi nak masuk jalan ni kena sini. Apa yang paling Afi ingat antara Ampang ke Sungai Buloh? Apa? Duke. Duke. Signboard Duke. Okey, signboard Duke lah contoh. So itu satu benda yang Afi akan jadikan panduan untuk pergi ke Sungai Buloh. Faham tak? Betul. Daripada Ampang, daripada Taman Cahaya, daripada Pandan Indah, daripada Bukit Belacan, daripada Hulu Langat. So nak pergi Sungai Buloh, teringat apa? Teringat Duke. Faham tak? Faham. Walaupun daripada perbezaan, daripada lokasi yang berbeza. Nak pergi Sungai Buloh, apa yang keluar dekat dalam mind, Sungai Buloh. Duke. Duke. Faham? Faham. Okey. Price yang sama, price tu Duke. Okay. Okey. Monthly, weekly, daily, H4, Bukit Belacan, Ampang, Sungai Taman Cahaya, Hulu Langat, Pandan Jaya, Pandan Mewah, Pandan Capital. Contoh, faham? Faham. So kalaulah kata berlakunya macam mana nak cakap berlakunya macam mana? Pertindihan. Pertindihan. Aku nak sebut bahasa Melayu pun susah. Berlakunya pertindihan pada tempat yang sama, time frame yang berbeza, so itu yang kita gelarkan sebagai signifikan. Boleh? Oh, faham. Signifikan ni dia susah ke nak tembus? Tak juga. Signifikan ni senang ke nak tembus? Tak juga. Tapi signifikan ni merupakan satu aras harga yang dia bermain dengan sudut psikologi trader yang hebat sekali. Trader sampai situ je dia akan jadi price sampai situ, trader akan jadi aku nak masuk bentang confident ni, bukan senang nak tembus ni, bukan dah banyak kali test ni, faham tak? Faham. Benda tu akan ada, psikologi yang macam tu akan ada. Clear Faham. Okey, baik. Jadi sekarang ni elaboration saya tadi adalah untuk menjelaskan berkenaan dengan RBS H4 ni tadi, yang mana mungkin Afiq keliru bahawa dekat sini sebenarnya tak ada apa-apa. Sebenarnya dia tak ada apa-apa. Kalau kata kita merujuk kepada time frame H1. Yang tu daripada H4. So, H4 it is. Boleh? Faham. Dekat H4 itu, tapi kalau dekat H1 tak ada apa-apa marking kat sini cikgu. So, tak ada lah. Tak payahlah. Makna kata sekarang ni, kalau kata Afi perasan, bila mana candle ni close, nampak candle ni? Pada 15/7 jam 5 pagi, dia close. Makna kata sekarang ni, dia boleh straight away turun ke bawah. Straight away dia boleh turun ke bawah. No issue. Okay? Makna tapi sebelum candle tu wujud, SBR ni wujud lah kan? Bukan SBR, ni RBS. RBS. Ni yang dekat RBS. bawah tulisan H4 ni? Sebab dekat H4 dia RBS, dia bukan SBR. Tak dekat H1. Contoh H4 tu kita tak nampak. H1 tak ada apa. H1 tak ada apa, cik. Bukan dia merah ke biru jadi SBR? Macam mana saya nak terang betul merah ke biru dia jadi SBR. Merah ke biru awalnya support, kemudian selepas daripada itu dia SBR. Betul. Tapi sekarang ni nak kena faham dengan jelas. Kejap Okey. Kejap. Okey, so saya nak buat macam mana ni? Okey. Ni kan? Sini kan? Okey. So sekarang ni saya buat warna merah. Okey, saya buat warna merah. Sebab dia SBR. Boleh? Boleh. Okey, baik. So okey, macam tu lebih kurang. Cukup sekadar itu sahaja. Itu je yang kita nak bahaskan dulu. Sebab saya, kalau belum ada candle tu tadi, saya rasa tu adalah SBR. Boleh, tak ada masalah. Tak apa, kita detailkan dia lagi. Sebenarnya bila mana macam ni, banyak tanya macam ni ataupun kekeliruan yang macam ni, dia membantu orang lain sebenarnya. Kadang-kadang orang lain dia rasa dia dah faham, tapi sebenarnya dia tak faham pun. Dia tak perasan pun benda tu. Okey, boleh nampak Nampak. Baik. Jadi sekarang ni saya ambil yang ni, saya buang. Okey, so current price tu abaikan, biar je dia kat situ. Okey.
Ini merupakan SBR. Okey, sini merupakan SBR. Kemudiannya candle yang pertama, candle yang kedua, candle yang ketiga, candle yang keempat, candle yang kelima, candle yang keenam, 7, 8. Cukuplah tu. Okey, baik. Okay. Soalan saya, sekiranya candle pada candle yang kedua. Okey. Penerangan berkenaan support dan SBR. Okey. Baik, soalannya adalah, apa soalan saya tadi? Saya sebut SBR. candle nombor apa? Nombor 2. Nombor 2. Baik. Sekiranya candle yang kedua iaitu bull, membuat sewaktu, baru betul, sewaktu candle kedua iaitu bull membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Apa nama dia? Masa dekat candle nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu tak ada lagi, tak wujud lagi. Apa nama formation tu? Formation dia Merah dengan biru tu, apa nama formation tu? RBS. Ha? RBS. Bukan RBS, cik. Oi. Formation tu apa? Yang mana satu? Formation tu yang candle merah dulu. Halo tu ke? Bukan. Atau Formation wave? candle tu, candle pertama merah, candle kedua biru. Okey. Candle Okey. kedua biru maksudnya dia bull. Ya, betul. Candle pertama ni saya maksudkan yang ini Yang sebelah candle nombor 1 tu Okey. Okey, candle yang kedua, candle yang nombor 1. Apa sebenarnya yang berlaku di situ? Masa candle nombor 2 close price? Masa candle 2 close price, dia Dia adalah seller keluar, buyer take over. no. Jangan macam tu. Tu jauh sangat. Apa yang berlaku dekat situ ialah di situ merupakan support. Betul tak? Betul. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak ada lagi. Baru sampai nombor 2. Bila nombor 2 close, yang merah biru tu apa dia? Support. Boleh? Boleh. Jadi sekarang ni soalan dia, sewaktu candle kedua iaitu bull membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Jawapannya ialah Tak tahu. Tak tahu. Support lah cik oi. Support. Okey. Support. Tak, saya nak betul-betul faham tak ni? Saya faham candle merah sebelah kiri dan sebelah kanan biru dia akan jadi support. So inilah yang sedang berlaku. Kita bincangkan sekarang support. Okey, sekarang ni yang ni tak ada lagi. Okey. Tak ada. Ni candle yang lepas tu, candle nombor 2 ni tutup. Bawah ni support. Ni support lah, betul? Betul. Faham? Faham. So itu soalan dia. Bila candle nombor 2 ni close, apa yang berlaku dekat bawah ni? Apakah nama bagi formation tersebut? Support lah. Boleh? Support. Sebab dia naik ke atas. Yes. Okey, baik. So soalan yang seterusnya, apabila candle yang ketiga membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Apa dia? Candle ketiga tu yang nombor 2 ke nombor 3 dulu? Nombor 3, yang saya bubuh nombor 3 tu. Candle ketiga jadi
Belum lagi become resistant. Apa yang saya tak tahu dia jadi formation apa, tapi dekat sini saya dah nampak lah support SBR tu dah terbatal. Sebab dia Oh, dah salah, langkah bunyi. salah. Kejap, saya bantu susu anak jap. Boleh. Korang Boleh. bincangkan dulu. Afam dah masuk, Tuan Nazmi, Tuan Nizam pun dah ada. Bincang dulu, bincang. Baik. Afam. Okay. Afam tolong jawabkan. Bila terjadinya candle nombor 3 tu, apa formation yang dah jadi dekat sini, Afam? Afam jangan tolong dia bagi jawapan. Tanya dia bagi dia faham. Dia tanya Afam tanya dia balik. Counter dia balik dengan soalan. Nak biar dia make sure betul-betul faham. Apa tu cikgu? Macam mana? Sekarang ni, dia berlaku kekeliruan. Bila mana berlakunya support, bila dan apa macam contoh soalan yang pertama tu kan. Sewaktu kedua bull membuat close price, apakah nama bagi formation tersebut? Maknanya formation yang di bawah tu lah. Okey. Okey, kalau kata kita tengah bercakap pasal candle kedua, makna kata kita akan pandang ke belakang, betul? Betul. Okey. Jadi bila mana macam tu, Afam akan nampak apa yang berlaku bila close candle nombor 2 tu, apa yang berlaku support lah. Betul. Okey. Sekarang ni keadaannya ialah market berada pada candle yang ketiga dan membuat close price. Jadi sekarang ni merujuk kepada yang itu dan formation yang sama. Sebab sekarang ni tajuk kita ialah penerangan berkenaan support dengan SBR. Okey. So sekarang ni Dina ni dia tak faham macam mana break, macam mana valid dan sebagainya. Dia tak faham benda tu. Okey, faham. Jangan bagi dia jawapan, tanya dia balik dengan soalan. Okey, insya-Allah. Teruskan. Tanya saya soalan, Afam. Tanya soalan. Sekejap. Formation. Tak tahu formation macam mana tu? Cuba diterangkan apa yang Dina faham. Bila mana candle kedua wujud, candle satu dengan sebelah candle satu merah tu, dia jadilah satu formation SBR. Lepas tu, pula candle ketiga. Okey. Saya cakap dengan cikgu, SBR ni terbatal. Cikgu cakap, salah, bukan macam tu. So, ada formation dekat sini. Apakah itu? Tapi Afam tak boleh bagi tahu saya jawapan. Jawapan kena tanya saya soalan. Oh, iya ke? Okey. So, soalan dia ialah? Apa Afam nak tanya kat saya soalan tu? Aku nak tanya Sekejap. Dia tak pandai nak bersoal-soal dengan orang ni. Sekejap. Saya baca balik. Apa dia candle? Sewaktu candle. Sekejap. Ke Encik Nizam mungkin boleh tolong Encik Nizam mesti soalan ni. Kan Tuan Nizam? Jangan bagi saya jawapan tapi. Okey, yang cikgu terangkan tadi. Okey, cikgu terangkan tadi. Bila candle bull tu, formation yang terbentuk candle bull dengan bear yang candle nombor 1 tu, itu adalah support kan? Okey. So bila yang formation yang candle nombor 3 ni sekarang dia dah break kan close price yang candle bull yang mula-mula tu. Okey. Betul. Okey. Dia dah break kan harga tu. Okey, bila dah break tu apa yang akan terbentuk? Bila dia break, apa yang akan terbentuk? Kalau macam saya, okey, persoalan dia apa yang akan terbentuk? Itulah kan. Yes, bila dah break. So bila katakan nombor 3 tu dah break yang katakan close yang bull yang mula-mula tu kan, sebelah satu tu. Okey, bila dia close price dia dah apa formation tu, apa yang terbentuk dari situ? Sebab kita tengah bincang SBR. So kalau saya akan jawab RBS. Confirm kalau salah ni cikgu tepuk dahi. Salah dia tak boleh ada sebab yang kita tadi bila formation satu tadi antara bull dengan bear dengan bull tu membentuk support kan. Jadi macam mana boleh timbul ni RBS sebab kawasan situ kawasan support, mesti SBR dekat situ. So macam tu dia jadi formation support. Okey. So yang lain ini nak tanya soalan mesti terpaksa beri jawapan jugalah. Tak boleh kan? Salah lah jawapan. Betul jawapan tu. Tu jawapan lah. Kalau saya terangkan dia terus beri jawapan nanti.
Cikgu je boleh tanya soalan balik tapi berbentuk soalan. Aduh, pening lah. Okay. Apa cikgu? Because RBS akan terjadi di bahagian resisten. Ha-ha. SBR dia akan terjadi di bahagian support. Support. So itu adalah SBR. Bila mana candle tu langgar dia, adakah kita panggil itu? Bila candle Sekejap. Retracement Candle 2 dengan candle 3 tu apa formation dia? formation. candle 2 dan 3 apa formation dia? Boleh tak contoh-contoh formation tu apa? Formation dia dua formation dia support dengan resistance ya. Okey. Antara dua tu. So candle 2 dengan candle 3 tu dia membentuk apa? Formation apa? Membentuk area support lah kalau macam tu. 2, 3 takkan support. Support belah bawah. 2, 3 dia di atas. Sekejap. 2 dan 3 tu jadi apa? Dia akan jadi Candle bull dengan bear tu. okey, candle bull dan bear dia akan jadi RBS. RBS belum terjadi lagi. RBS akan terjadi lagi. Selagi tak ada support, RBS akan muncul. Selagi tak ada support, RBS tak akan. Selagi tak ada resistance, RBS tak akan muncul dekat kawasan tu. Ya. Candle 2 tu tak boleh jadi resistant ke? Candle 2. Tak, dia kalau nak membentuk resistance dia mesti ada dua candle, satu candle bull, satu candle bull and then diikuti oleh candle bear, baru boleh jadi resistance. Yeah, which is candle 2 adalah bull, candle 3 adalah bear. So itu yang kita tanya tadi, 2 dengan 3 tu membentuk formation apa? Formation RBS. Formation resistant lah. Resistant. Macam mana boleh RBS? Betul. Tak boleh RBS lagi. So dia akan jadi resistant dulu. RBS belum ada lagi di situ. Cikgu, candle 2 dan 3 jadi resistant. Dia cuma resistant saja di situ kawasan tu. Tapi kan kita tengah bincang ni. Maksud saya candle merah dengan candle 1 yang biru tu dia jadi. Okey, bila candle 3 tu close price tu apa yang terjadi? Dia dah break line SBR. Jangan fokuskan kat line SBR tu, jangan fokus. Just tengok formation untuk candle 2 dan candle 3. Apa formation tu? Tu je cikgu tanya. Adakah maksudnya dia akan Line SBR high low, lain lagi yang tu. Okey. Okey. Belum. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam ni. Okey. Sekarang kita tengok macam ni Okey, candle bear and then candle bull yang nombor 1 tu, bila berlaku formation candle tu dia akan membentuk support. Okey. And then keluar candle nombor 2 and lepas tu keluar nombor 3. Formation yang 2 dengan 3 tu akan membentuk resistance di kawasan atas. And then suddenly candle nombor 3 tadi dia close price dia di bawah. Apa yang terbentuk kat si formation situ? Saya tak tahu. Formation tu puas saya fikir. Sudah dah. High low tu bukan formation. Tu bukan. Okey. Kalau macam tu dia akan jadi satu support yang baru. Sana. Tak, support mesti ada 2 candle. Support terbentuk mesti ada 2 candle. Support kena terjadi ada candle merah dan biru. Okey, sekarang ni kita cerita candle nombor 3. Kalau dia close price dia tu apa yang berlaku? Cikgu, saya give up. Dia akan break bull candle, bear candle yang mula-mula tadi. Dia dah break. Bila dah break tu maka terbentuklah SBR di situ. Sebelum dia break benda tu, SBR tak ada lagi, yang ada cuma support saja. Betul cikgu? Betul. Sebelum ada nombor 3 dia hanyalah support. Sebelum nombor 3 ada, dia adalah support. Baru dia bila mana dia dah melebihi bila mana dia close lebih rendah daripada kedudukan support tu tadi. Support ataupun tadi. Nak lebih tepat penerangannya ialah bila mana candle ketiga close price lebih rendah daripada close price candle bear bagi formation support. Itu ayat penuh dia. Jadi dia merupakan SBR. Okey. Dialah yang pula gantikan SBR sebelah tu. Okey, sekejap saya buat ayat kat sini.
Jadi tolong tadi saya dah sebut, atau nanti saya takut saya lupa. Membuat close price yang lebih rendah daripada candle bear. Sekejap. Close price candle bear dari formation support tersebut, maka ketika itu formation yang sebelum ini dikenali sebagai support telah bertukar menjadi support, become SBR. resistant ataupun SBR. Yes. Boleh faham tak? Maksudnya Boleh je. yang kita tanda line candle nombor 3 tu, itu adalah support. Dia belum lagi SBR. Bila mana dia naik pada candle nombor 2, close price candle 2, yang tu support. Tapi bila mana close price candle 3, yes, itu merupakan SBR. Boleh? Boleh. Cantik. Sekarang faham? Yang ni faham. Okey. Assalamualaikum. Baik. Aku bukan tanya korang, aku tanya dia je. Korang tu dah level plotting dah, Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak sebab turut terlibat dalam webinar yang mana Alhamdulillah. Saya suka teamwork yang macam ni, saya cukup suka. Terima kasih banyak-banyak. Dan satu yang saya nak pesan, bila mana dah belajar, apa yang korang faham, share kat orang. Jangan duk kira orang kata nak kena minta ijazah dululah apalah, tengkorak. Benda tu tak ada. Dengan aku senang je. Kau dah faham, kau ajarlah orang. Aku pun dapat saham. Selesai. Boleh? Baik. Okay. Boleh je. Jadi sekarang ni kita pergi kepada candle yang keempat. Maknanya formation tersebut masih lagi dikenali sebagai SBR. Betul? Betul. Okey. Soalan saya pada Dina sekarang ialah candle yang mana yang membatalkan kedudukan sorry. Saya ulang balik ayat saya. Saya terus tulislah. Okey. Soalan seterusnya ialah candle yang mana yang telah candle mana yang telah membuat retracement pada aras harga SBR tersebut. Candle mana? Candle 6. Candle 6. Senang pula dia jawab. Soalan yang seterusnya, candle mana yang telah membatalkan amboi kau, aku tak habis ada tulis soalan lagi. Telah membatalkan kedudukan SBR. Okey, 7. Okey, boleh faham yang ni? Faham. Okey, baik. So sekarang ni apa saya nak buat tajuk nota ni? Apa saya nak buat tajuk nota ni? Masih lagi dalam SBR. Pengenalan mengenai SBR, RBS, kod. Boleh buat? Boleh. Penerangan pertukaran dari support ke SBR. Boleh kot? Kan? Boleh. Okey, baik. So saya share kejap dekat grup. Okey. Saya punya team actually diorang risau tau. Kalau kata macam saya kerap buat webinar macam ni, so nanti saya dah takkan ada apa dah nak ajar. Saya punya team actually diorang risau. Sebenarnya guys, kalau kata yang pertama, market sentiasa berubah, yang pertama. Yang kedua, orang pemahaman dia tak sama. So sebenarnya macam mana sekalipun saya share dekat YouTube, webinar macam ni takkan habis. Yalah, explanation je kan. Explanation. Kita nak kena fikir macam mana cara nak terang, orang ni macam mana style dia, kita nak kena terang. Dia jadi gitu. Setengah orang tengok video dah faham, saya tak faham. Sebab tu bila mana belajar, saya nasihatkan belajar sampai faham, jangan tengok dekat YouTube dan terus straight. Ya, betul. Siapa makan cili dia terasa pedas. Okey, baik. Tanya kakak. Okey, satu lagi, nombor 2, kalau kata boleh, tolong cari tolong cari tenaga pengajar yang
boleh ada two-way communication yang macam ni. Kalau boleh. Mana tahu besok lusa saya mati ke apa ke, saya dah tak boleh nak bagi support dan kemudiannya korang nak belajar teknik yang baru. Jadi tolong belajar orang yang boleh bagi webinar, penerangan yang semacam saya, insyaAllah. Bukan saya kata saya bagus, saya boleh bagi support ke apa, tidak. Tapi sekurang-kurangnya, macam mana nak cakap after sale service, benda tu. Itu benda yang akan menjadi penentu ukur, yang akan menjadi penyebab kepada sesebuah perniagaan, sesebuah bisnes, sama ada dia terus melonjak dengan kejayaan ataupun dengan kegagalan. Bila mana after sale service tu tak ada. Pada saya lah. That is the major point. Tak guna kalau kata produk tu ace, memang top, memang best, dia boleh terang satu-satu, tapi tak ada support. So, human communication is an important thing. Sebab bukan semua manusia sama. Jadi kalau kata saya tak ada lepas ni, kan, cari orang yang boleh bagi support yang macam tu, insyaAllah. Boleh Dina? Selepas support, dia akan become resistant jadi. Selepas support dia jadi resistant. Kau ni nak kena dah. Sorry. Benda tu dah batal, nak jadi resistant macam mana? Yes, dia dah langgar. Padam lah. So tak ada. Yang tadi tu yang saya nampak tu rupanya mata saya masih tak tajam sebab benda tu dah bukan tak tajam. Dia bukan tak tajam. Sebab Kenapa? mind tu tak set lagi. Mind tak set. Dekat mind tu, unconscious mind tu tak set lagi. Pressure untuk mencari duit tu masih lagi ada. I think so. Pressure untuk mencari duit tu masih lagi ada dekat dalam mind. Okay. So benda tu saya out of control, saya tak boleh nak kata apa, dan most of us sekarang dalam keadaan yang macam ni memang memerlukan duit kan, macam-macam. Tapi kalau kata boleh tenang-tenang sekejap, relax sekejap, berikan ruang pada diri untuk terima ilmu yang baru. Baik cikgu. Okey, baik. So Dina tolong dekat Telegram tulis personal Telegram 1530 ataupun 1559 lah, 15.2 bertindih 59. Okey. Penerangan berkenaan dengan support yang macam tajuk dekat dalam Telegram tadilah. Tulis benda tu dan hantar dekat saya. Nanti saya akan cut video ni, makna kata video yang saya record tu saya akan trim dia hanya untuk berkenaan dengan penerangan support dan macam mana dia jadi SBR dan seterusnya dia batal. Itu penerangan dia. Saya akan cut video tu macam ni. Cikgu record ke ni? Saya record rasanya. So 1559 penerangan berkenaan support. Penerangan Combine sekali cikgu untuk resistant pula. Nanti kita akan combine untuk resistant pula. Sebab kalau kata lama sangat orang, tapi pada saya lah, saya bukan cari viewer. So aku nak buat video sejam ke 3 jam ke, kalau kau larat tengok kau tengoklah kan. Tapi Yelah. Tak tahulah, saya punya admin suruh saya cut 5, aku tak ada kerja natang nak benda tu. Kau nak tengok, tak nak tengok sudah. Macam candle 2 dan 3 tu kita boleh buat untuk resistant RBS terbentuk kat situ. Betul. Okey, so apa sebenarnya yang dibincangkan ialah berkenaan dengan kedudukan price untuk AUD USD. Di mana apa yang berlaku ialah kekeliruan. Dina dia dah tanda kat sini sebagai SBR. Okey, SBR untuk time frame H4. Okey, tuan-tuan boleh nampak dekat sini kan, SBR ni. Seterusnya dekat H1 dia kata apa dia? RBS kan? Itu RBS untuk time frame H4. Saya sebut SBR tadi. Sorry. Baik, seterusnya pada time frame H1 dia pertikaikan macam mana nak buat. Dia soalkan macam mana nak buat daripada RBS dia jadi SBR. Sebab price tu kat sini kan. Bila mana candle bear ni close, so dia jadi SBR lah pada pemahaman dia. So daripada segi marking atas bawah, price kat mana, price jadi macam mana, dia dah dapat, the idea dia dah dapat sebenarnya. Tapi dia tak faham, dia kurang jelas yang mana H4 punya marking dekat H1 tak ada lah. Itu yang dia kurang faham. Boleh? Faham. Itu masalah dia, kekeliruan yang berlaku. Baik.
suka sekali lagi untuk saya ingatkan yang mana sekiranya berlaku keadaan candle yang macam ni. Nampak? Ada shadow macam ni kan? InsyaAllah kalau kata kita turun time frame yang rendah, ada marking tu kat situ. Yang Tak ada 15. dah. Okey, tak ada. M5. Tengok. Tu dia, nampak? Okey. Nampak. Tu yang kata benda ni macam mana pun praktis lah. Dahsyat gila kau sampai M5 pun turun. Ni M5 Dina punya marking ni. M15 ada ke? M5 ni bukan M15. Tak tahu, saya marking lah yang kecil-kecil tu semua tadi. Tapi saya pun kadang-kadang tak pasti marking saya tu betul ke tak. Tak apa. Okey, baik. So sekarang ni H4 ni dah batal, kena padam. Okey. H4 dah padam. Yang ni sebenarnya saya rasa sebab dia pun warna merah, letak pun kat sini. So SBR H4 H1 lah ni. So dia dah batal. Okey, saya buka H4 balik. Okey, so H4 dah tak ada apa nak marking. Okey, H4 dah tak ada apa nak marking, dah cantik dah. Okey, sangkut sini, reject dekat resistant. Okey, kalau kata macam ni Dina okey, sini resistant, okey. Sebenarnya Dina boleh ambil kat atas ni. Nampak? Sini. Kemudian yang ni resistant yang terbaru dan sini harga dia. So ambil yang tu lah. Okey. Okey. Adjust lah. Boleh adjust. Okey, so bila mana kita turun time frame H1, H4, tengok betul-betul apa yang saya buat. Okey. So sekarang ni saya akan ambil resistant H4. Okey, this is the latest resistant yang dekat sini, dua ni. Okey, tarik sampai sini, letak candle high candle bear ni, okey, dan letak sini. Kalau letak sini, ini sepatutnya formation yang benar. Ini formation yang betul sepatutnya untuk H4 resistant. Okey? Okey. Tapi saya nak fokus kepada zone yang berlakunya pertindihan sekarang. Boleh? Boleh. Okey, faham Okey, so sekarang ni saya marking macam ni. Okey, selesai. Warna dia. Okey, selesai. Baik. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak fokuskan kepada pertindihan yang berlaku dekat sini pula. Okey, cara yang sama. Okey. Ambil je kat sini dan ambil yang ni. Okey, selesai. Itu yang paling tinggi punya cikgu Yang paling tinggi, yang paling tinggi untuk H4. Okey. So sekarang ni kalau perasan visualization saya dah buat sampai daily. Kan? Yang ni pun sama, saya dah buat visualization sampai daily. So saya unselect dua-dua dan saya delete yang ni, yang besar tu. Jadi kemaslah sikit, dah tak ada nampak apalah. Resistant ni boleh buang, dah tak boleh pakai dah. Betul. Okey. Ni line weekly ni kenapa tak straight? Apa masalah dia? Kenapa jadi gini? Pasal apa ni? Weekly to SBR. Oh, yang kat bawah. Saya nampak yang atas. Tertarik kot cikgu. Okey, tak apa. So sekarang ni candle tu belum close. Nak pakai warna apa? Warna hitam. Yes. Okey. So daily dah clear. Okey. H4. H4 pula. Okey. Ni apa benda ni? Ni tak Tu ada pada time frame kecil. Saya tak. Kecil ke H1? H1 tu. Tapi saya nampak ni kalau ambil dari sini H1 ni. RBS H1 kot ni. Saya rasa itulah. Dah batal kat sini. Dina kena update marking tau. Dina kena update marking tau. Bila update marking kena delete yang mana tak perlu. Okey? So yang ni saya rasa mungkin SBR H1 lah. H1 ke H4? Tapi masalahnya tu bukan SBR. Tu support. Ya, support. Okey? Support kena tanda kotak ke? Support kena tanda dengan kotak lah. Okey? Baik. Okey, baik. Sekarang ni macam ni. Kita tengok balik dekat Telegram. Guys, buka Telegram. Okey, buka Telegram. Saya ada share step analysis. Mana dia? Yang ni kot. Sebelum ni. Ni. Boleh nampak kan? Nampak tak? Nampak. Yang tadi. Okey, baik. Step analysis yang pertama kita buat analisis itu turutan dia, kan? Itu turutan dia.
Jadi kita akan guna advanced marking SBR atau RBS untuk menjangkakan berlakunya lower low, higher high, lower high dan sebagainya. Yang tu faham? Faham. Seterusnya, selepas kita dah buat plotting, kita akan semak kedudukan support dan resistance. Boleh? Okey. Kemudian kita akan semak kedudukan advanced marking yang belum berlaku retracement. Yang kelima, kita akan semak titik persamaan di mana berlakunya point reversal dari time frame yang berbeza. Baik, dekat sini, ayat nombor 5 ni, mungkin saya dah salah tafsirkan dia, saya dah salah typekan dia. Dia tak sebagaimana yang saya maksudkan. Tapi dia macam ni lah. Okey, dia macam yang bertindih tadi. Yang bertindih tadi, tapi dia tak kira. Dia tak kira kata support ke, resistance ke, SBR ke, dia tak kira. As long as kau bertindih, okey, ni resistance. So dia lah tu. Itu point nombor 5 lah. Faham tak? Faham. Kalau kata RBS ni bertindih, H4, daily, weekly, dia lah tu. Nombor 5 lah tu. Boleh? Titik persamaan. Titik persamaan. Kang takut salah faham. Okey, baik. So kembali kepada H4, kita perkemaskan analisis. Okey. Sini bila mana okey, ni nama dia period separator, nampak tak? Line yang okey, nampak. Okey, so tarik sampai situ baru kemas. Okey. Kekemasan pun one of the scoring ya. Baik. Sebab kalau kata bila kita buat naked dan kita berterabur, out memang akan out. Okay. So saya nak tanya, RBS ni dah batal ke belum? Sekejap, bagi saya tengok. Dia RBS resistant dan support. So dia dah batal. Dah batal. Baik. Yang bawah ni? RBS yang tu pun dah batal. Dah batal. Kat mana dia batal? Yang panjang tu. Yang panjang mana? Ni? Oh. Salah. Saya tak pastilah. Saya tengok sebab saya RBS, so di mana candle patut turun bawah tapi dia sepatutnya dia touch shadow je, tapi sekarang ni dia dah langgar body dia. Okey, sekejap. Soalan saya. Ni RBS ni Dina cakap dah batal, betul? Betul. Candle mana yang membatalkan dia? Candle bull yang body tu. Ni? Oh. So line ni warna apa sekarang? Line dia warna biru. Okey, yang ni warna apa? Biru. Laki pegang laki, batal tak Ismail? Tak. Oh, macam tu konsep dia. Faham cikgu. Boleh? Sebab tu adalah RBS, kalau bull yang langgar dia tak terbatal. Tak stay valid. Sebab dia daripada player yang sama. Buyer. Boleh? Faham yang sekarang. Alhamdulillah. Baik. So yang ni saya padam Okey, sekarang tapi dia tak terbatal, kenapa padam? Yang ni lah dah batal. Oh, yang ni dia tak batal lagi. Cuba tengok. Okey, cuba tengok. Dah batal sebab dah ada yang candle bear yang baru-baru ni sebelah bull tu. Kenapa dia batal? Sebab candle bear tu dah langgar dia by body. Okey, close dia lebih rendah daripada RBS tu. Betul? Betul. Yang bawah tu dah batal juga kan? Itu belum batal. Sebab dia betul baru buat retracement sahaja. Oh, macam tu. So apa syarat dah batal ni tadi? Harus price tu close, dia candle bear kena close bawah line RBS tu. Kalau saya kata dah batal macam mana? Saya tak salah lah kalau macam tu saya. Saya lah salah. Oh, cikgu salah. Okey. So saya betul lah. Ya. Okey. Tadi dah confident dah. Bunyinya. Okey, baik. So sekarang ni selesai untuk H4. Atas ni dah berlaku rejection. Seterusnya sekarang ni pukul 4. Pukul 4 kita pukul 6, 4, 6, 10, 2, 6. Maknanya 4 batang H4 lagi dan habis untuk hari ni. Okey. So sekarang ni retracement dah berlaku. Jadi zone mana yang kita nak fokus? Baik. So sini dah selesai. Sebenarnya nak fokus kat sini. Tapi dia dah ambil lajak sampai sini kan. Okey, tak apalah. Saya kekal dengan saya punya pandangan. Saya nak kekal fokus kat sini. Baik. Setelah itu, kenapa nak fokus dekat SBR tu Kenapa tak fokus dekat resistance? Sebab memang dia naik dekat resistance.
Sebab dia tak close by body dia. Sebab Lagi masih SBR jalan. bertindak sebagai penghalang kepada Penghalang. price daripada meneruskan kenaikan. Berbeza dengan resistant di mana ianya bergantung kepada buyer, sama ada buyer akan membuat keputusan untuk dia keluar ataupun dia stay. So dia in between dua. Sama ada dia stay atau dia keluar. Faham? RBS tadi. Resistant. Resistant. Okay. Boleh faham? Boleh ulang? Resistant merupakan satu kawasan di mana buyer akan membuat pilihan sama ada dia akan keluar daripada pasaran ataupun dia akan kekal dalam pasaran. Ada pilihan. Boleh? Faham. Okey, baik. Sebab tu saya fokus pada SBR ni. Itu sebabnya. Okay. Sebelum tu kita tengok. Sebelum tu saya nak curi sedikit masa. Saya nak tengok apa yang berlaku pada marking Tuan Khairil kita. Sekejap Sorry Tuan Khairil kita. Euro GBP. Dia punya first floating jadi. Dia punya second floating tengah running sekarang. Nampak? Ni floating dia yang pertama. Tadi saya pun sempat curi makan kat sini. Lepas tu yang ni saya tak ada nak trade lah. Yang ni. So second floating jadi. So Dina nampak tak? Nampak tak? Dina boleh nampak tak? Nampak. Hasilnya bila kita boleh buat floating, kita boleh agak dekat mana nak TP, entry, SL dan sebagainya. Seronok macam tu. Okey? Saya nak jauh lagi je saya, cikgu. Boleh. Jangan kata tak boleh. Boleh. Okey? Boleh. Pelan-pelan. Mind tu kena cuci sikit. Cuci. Sekolah. So sekarang ni cikgu, candle tu kan masih belum close. Jadi so kita tak boleh masih guna pakai lah apa SBR ni tadi kan? Ya, betul, tepat. Kalau kata kita nak berikan perhatian yang lebih sikit pada dia, pakai candle warna hitam, pakai line warna hitam, tebalkan dia. Jangan pakai warna merah dan tebalkan dia. Nanti takut salah faham kata hutang. Jadi pakai warna hitam. Boleh Tuan Nizam Mana Tuan Nizam hilang dah? Boleh. Okey. Baik, so yang ni H4. H4 ni apa nama dia go through macam tu sahaja. And then H1 ni pula dekat sini dah settle. Apa nama ada satu SBR. Yang ni ada satu SBR. Okey, SBR ni batal ke tidak ni? H1 ni. H1 SBR yang support. Dia turun bawah. Ini dia naik. H1. Okay. Selesai yang ini. Seterusnya yang bawah ni ada satu lagi SBR. Yang ini. Batal ke tidak ni SBR ni? Batal. Batal. Yang SBR yang bawah baru buat tu dah batal. Batal Yang ni? Batal. Ni SBR ni dah batal lah? Batal. Kenapa? Sebab candle jap. Belum batal. Sebab dia sama-sama perempuan. Dia tak batal lagi, cikgu. Yes. Alhamdulillah. Makna kata sekarang ni Dina dah clear, Dina dah faham yang mana walaupun dia macam ni, tapi dia masih lagi belum batal. Okey? Boleh? Kenapa pentingnya sama ada break atau valid? Sebab sebenarnya saya dah tafsirkan marking ni kepada dia sebenarnya macam ni. This is the price, this is the zone where psikologi buyer sama ada dia nak hold ataupun tak. Sama ada aku nak hold lagi tak position ni, aku nak hold lagi ke tak buy ni. AUD USD ni aku tengah buy, aku nak hold ke tidak. Okey. Kemudiannya dia naik sampai atas, dia dan turun bawah balik. Bila mana sampai balik dekat marking ni, okey, dan dengan teori yang kita dah belajar, marking ni masih lagi valid. So the psikologi yang mana mengatakan bahawa buyer trauma dengan harga ni masih ineffective. Boleh? Boleh. Tuan Nizam okey? Okey. Afam okey? Okey cikgu, mantap. Baik. Cantik, alhamdulillah. Jadi kita teruskan. Okey, selesai untuk H1. Seterusnya dekat sini ada bawah satu marking.
Okay, sini ada satu marking. Oh, sedapnya bunyi burung. Siapa dia tu? Tak apa, bunyi burung tak apa. Tenang betul rasanya. Mana ada cikgu semua tutup. Ya. Cikgu lah kot. Mana datang bunyi burung rumah aku ni. Okey, selesai. Okey. Jadi sekarang ni apa yang Dina nampak? Yang saya nampak ada Apa yang nak jadi ni dengan H1 dengan AUD ni? ni daily ke? Ya. Ni Memang daily. daily ya? Tak. Kita tengok daily, lepas tu kita akan turun time frame yang lebih rendah. Okey. Saya nak Dina start dengan daily dulu. Saya panggil Dina boleh kot Ini cikgu. Sebab anak saya nama Dina tu yang saya senang ingat Dina. Baik cikgu. Okey, selesai. Baik. So berdasarkan kepada time frame daily dulu. Apa yang Dina nampak? Kalau daily ni dia masa ni dia akan pergi ke nombor Apa yang kita tertinggal marking kat sini, Dina? kita tertinggal marking dekat Ada sini. tak? Ada tak? Cuba perhatikan betul-betul. Ada satu SBR yang baru, support yang baru. Support yang baru. Ha. Okey, saya buka ruang pada semua untuk cuba. Ada tak yang kita tertinggal marking? Anyone? Siapa-siapa pun boleh cuba. Afam, Tuan Nizam, Dina sendiri. Korang 3 orang je kan? 3 orang je cikgu. Okey. Ada siapa-siapa yang nak cuba? Ada something missing there. There is something missing there for daily time frame. And it is a marking. Apa dia? Marking Tengok yang ni ke yang tadi cikgu? SPR. Tengok yang ni tak apa? Resistant je. Resistant dekat mana? Yang biru atas. Yang 1, 2, 3. Yang 4 daripada current candle yang keempat ya. Lagi belakang lagi. Sini satu ke? Sini satu ke? Bukan. Betul. Bukan yang belah. Tak, pengiraan Tuan Nizam tu satu tu merujuk sini atau sebelah sini? Yang satu yang tu. Yang ni 1, 2, 3. 2, 3, 4. Yang keempat adalah 4. Okey, kenapa? Itu untuk formation resistance kat situ. Okey. So sekarang ni based on daily time frame. Dia ni sebenarnya apa? Daily time frame Dia support ke dia resistant? Ataupun dia resistant ataupun dia RBS? Resistant cikgu. Dia RBS. RBS Kenapa dia RBS? Dia Okey, saya tunjuk Saya fokus pada hari ni punya chart sahaja. Okey. Okey. Ini merupakan harga yang paling tinggi bagi daily untuk AUD hari ini. Okey. Okey. Di sini pula merupakan harga open bagi daily hari ini. Okey. Sekarang ni saya akan ambil high price dia. High price dia sebab ada kemungkinan besar candle ni tadi dekat H1 kan? Tadi H1. Ubah dulu. Okey. So ada kemungkinan besar candle ni akan buat rejection, seterusnya dia naik. Boleh nampak? Ada kemungkinan. Okey. Ada kemungkinan. Jadi saya akan ambil dia punya high price dia. Bila mana saya ambil high price dia, dan kita akan declare benda ni sebagai RBS. Okay. Faham? Tak faham? Tak faham Macam mana cikgu boleh kata dia RBS sedangkan dia belum bentuk apa-apa lagi? Okey. Ini andaian. Ini andaian yang mana bila mana sekarang ni candle ni belum tutup lagi, ada tak kemungkinan yang dia akan berlaku rejection setelah ada panjang candle bear ni, kemudian dia menuju naik ke atas ni dan dia tutup? Ada tak? Boleh jadi cikgu.
Ada kemungkinan. Psikologi price di sini yang mana adalah pemampan kepada harga seller daripada menguasai pasaran. Tapi kita boleh nampak dia gagal untuk berlaku. Kemudian bila mana kita pergi pada H4, sekarang ni retracement dah berlaku. Betul. Nampak? Betul. So ada kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Akan naik ke atas. Okey. Rejection berlaku sebab boleh nampak yang mana ini merupakan satu significant resistance. Okey. Seterusnya pada time frame yang lebih rendah, okey. Kalau tidak sebelum ni dia turun sampai sini, dia naik turun, dia cari balik yang ini. Lepas tu dia naik balik dan kali ni penurunan dia separuh daripada yang sebelum ni. Boleh nampak? So dia dalam momentum yang mana dia push up macam ni. Boleh nampak? Boleh. Dia push up momentum dia tu. Sedangkan kalau kata kita pakai trendline yang sama, kita membentuk dia lebih kurang macam ni, dia punya puncak dia. Down. Dia puncak dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Boleh nampak? Dia masih lagi dalam kawasan tu tapi time frame kecil dia dah mula macam berubah besar. Okey, harga tu kalau korang perasan, dia dah jadi, okey, sini katakan 50 sen. Korang beli barang, beli kat 50 sen. Naik, lepas tu korang jual. Lepas tu, dia naikkan harga jadi 60 sen. Daripada 60 sen, permintaan tinggi naik lagi. Kat sini pula, repeat order lagi, 65 sen. Naik lagi, dekat sini pula. Di sini jadi 70 sen dah, contoh. So sekarang ni demand untuk AUD tu dah makin banyak. Faham tak? Faham. Bila mana kita cerita pasal kenaikan, bermaksud kita tengah mengolah situasi untuk AUD lah. Boleh Okey, boleh nampak. Boleh Tuan Nizam okey? Boleh. Afam okey? Okey. Okey, Dina okey? Okey. Kau betul-betul okey ke ni? Okey, saya faham itu. Tapi macam mana pun dia ada satu pemampan which is dekat resistance tu. So itu adalah ibaratnya tadi 50-50. Dia macam mana pun price mungkin akan naik, mungkin akan turun. Tapi dekat situ dia kena betul-betul kuat untuk tembus resistance tu dulu. Yes, betul. Tapi based on time frame kecil-kecil ni dia dah start macam demand tu dah makin banyak cikgu cakap tadi tu. Yes, betul. Okey. So yang tu kita akan letak dekat sini. Okey. Kita akan letak sebagai aras harga untuk daily RBS. Jadi mungkin ini merupakan satu significant price yang kita akan berikan perhatian. Jadi kita bubur dia double pixel guna warna hitam lah. Okey, baik. So sekarang ni ini H4, yang ni weekly. Nampak tak? Semuanya dalam keadaan yang tengah kena test. Sebab tu dia hitam. Nampak? Dia lebih kurang je duduk dalam zon yang sama kan? Bayi nak cuba tembus zon tu. InsyaAllah. Kita tengok macam mana keadaan dia. Okey, macam contoh sekarang ni, so apa yang kita boleh buat sekarang ni, just this is a waiting game lah. Tunggu je lah. Belum ada confirmation lagi. Yes, belum ada confirmation lagi. Okey, boleh? Confirmation tu dari segi macam mana? Dia tembus atau tak tembus tu tadi lah. Confirmation tu, apa dia confirmation, Afam? Confirmation candle lah. Sama ada dia berlaku breakout ataupun sebaliknya. Bagi saya lah. Faham ke, Afi? Faham. Betul ke faham? Maksud dia Okey, kejap. Apa itu confirmation? Tolong catat. Dina. Apa nama 16.2 bertindih 27. Okey. So confirmation, apa yang dikatakan sebagai confirmation? Apa dia confirmation ni? Apa dia? Baik. Saya pinjam plotting daripada Tuan Khairil kita sebab plotting dia yang paling complete so far. Yang sebelah kanan ada 3 plotting. Dekat sebelah kanan tu ada 3 plotting. Boleh nampak dekat sini 1, 2, 3. Yang ni daripada time frame H4 kalau tak silap. Yes, okey. 1, 2. Dia buat 2 possibility yang mana ada kemungkinan price tu akan turun dan sebagainya dia buat. Okey. Kemudiannya bila mana pergi time frame H1, dia detailkan dia punya plotting menjadi sebegini. Okey.
Jadi bila mana market bergerak, so dia dah nampak mana dia nak pergi. Dia dah nampak dah, dia boleh baca dah. Okey? Baik. Berkenaan dengan confirmation yang kita bincangkan tadi. Macam mana kita nak kata confirmation tu? Okey, baik. Sekarang ni bila mana market pergi ke atas ni, boleh tolong mutekan voice siapa-siapa? Saya tak pasti siapa dia. Okey, terima kasih. Baik. So sekarang ni bila market pergi dekat sini, kita andaikan saya memerhatikan Tuan Khairil, okey, kami dah buat perbincangan, kami andaikan bahawa daripada sini market sama ada dia akan turun sini ataupun daripada sini dia akan turun sini, kemungkinan yang kedua. Seterusnya daripada sini dia mungkin akan turun ke sini, kemungkinan yang ketiga. Macam mana pun ada satu persamaan, iaitu dekat sini dia akan turun. Okey. So, bila mana benda ni berlaku, apa yang kita akan tengok, apa yang kita akan lihat ialah confirmation bahawa terjunan itu akan berlaku. Baik. Jadi sekarang ini, minor wave kita akan scalping. Kita akan fokus pada scalping pada time frame yang rendah. Sekejap Okey. Baik. So, bila mana kita nak scalping untuk time frame yang rendah, formation candle ni tak cantik lah. Yes, dia dominant tapi dia berlaku selepas candle bear yang ni. Okey, formation ni tak cantik lah. Formation ni cantik. Yang ni kemas. Okey. So saya tadi entry je pakai H1 kan. Saya tengok dia naik dah terlebih dah, saya entry je. Malas pun nak monitor kat M5 ni. Faham kan, saya memang tak suka duduk pencet. Okey. So bila mana berlakunya formation yang sebegini dan kita entry dan sebagainya, ini yang dikatakan sebagai confirmation tu. Boleh faham tak? Soalan saya kepada Dina sekarang. Boleh faham tak berkenaan dengan confirmation tu? Tak. Tak faham? Tak faham? Tak. Okey. Ini H4 punya floating. Boleh nampak? Boleh nampak? Okey, start plotting tu dekat mana? Dekat line merah ke bawah tu? Masa tu price tu dekat sini. Dekat sini. Dekat line, situ. Okey. Kalau tak silap saya lah. Tengok balik video saya dengan Tuan Khairil tadi. Okey. Kemudian daripada sini, kami bincang. Ke bawah. Apa dia? Tak, dia tulis dia akan turun ke bawah. Ada kemungkinan dia akan turun ke sini atau sini. Okey, boleh. Faham. So daripada sini terus naik lah. Lepas tu naik lah. Tapi dah tak ada idea dah lepas tu dia nak pergi mana. So biar je lah kat situ. Biar je lah warna biru tu tergantung kat situ. Boleh? Okey, baik. Jadi sekarang ni, untuk detailkan lagi floating, kita orang turun pada time frame H1. Okey, yang ni yang H1 punya. 1, 2, 3. Yang ni yang H1 punya. Daripada sini, kita orang target first stop dekat sini. Ini kemungkinan yang pertama, situasi satu. Situasi yang kedua ialah, dia market sampai sini sahaja. Dia reject dekat resistance. Kemudian dia akan cari RBS yang ini. Itu situasi dua. Situasi yang ketiga pula, apa yang kita orang target ialah daripada atas ni, dia naik sampai sini, berlaku rejection. Seterusnya, dia mencari RBS yang ini. Boleh? Boleh? Boleh, faham. So, sekarang ni, apa yang berlaku ialah situasi 1 dan situasi 3. Nampak? Dia naik 1 dengan 3. Okey. Okey, nampak? Nampak. Jadi sekarang, bila benda tu berlaku, bila benda ni berlaku, ini nama dia apa ni? Line merah ni? Dia buat minor wave. Dia akan buat minor wave. Biru major wave. Boleh? Boleh. Minor wave. Dina dah tahu kata benda tu minor wave. Dina nak scalping ke? Dia nak intra ke nak swing? Scalping. 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 Baik. Scalping nak turun nak pakai H4 ke? Nak pakai M5 ke? M15 ke? M30? M15. Okey. Kita buka M15. Okey, dekat sini. So sekarang ni, ada tak nampak confirmation candle yang akan berlaku reversal? Itu saya tak tahu confirmation tu yang mana satu. Buka balik Telegram. Ada tak? Saya pernah share tak? Afam, Tuan Nizam, saya pernah share tak dekat Telegram? Confirmation candle? Saya cari. Saya rasa masa tu saya dengan Tuan Nizam kot. Kalau tak silap saya. Ada rasa ada. Ada kan? Ya, betul. Ada. Yang mana nak cari balik, saya cukup malas ni. Mana satu entah. Okey.
Okey, yang ni kot. Tak ada gambar pula. Ada jumpa tak? Korang ada jumpa tak? Tolong cari jap. Sekejap, tengah cari. Mana? Ya dia. Okey. Tengok yang ni, Dina. Dina? Ya, cikgu. Okey, tengok yang ni. Tapi masalahnya ini merupakan contoh untuk downtrend. Yang tadi yang berlaku pada AUD contoh untuk uptrend. Mana cikgu? Ni Telegram ni. Saya share dekat Telegram. Tak nampak? Okey, saya buka balik. Ni yang uptrend tak ada ke? Yang Tak downtrend nampak. tak ada. Cikgu share dekat Telegram. Saya Oh, kat Telegram. Okey. Dah, saya buka dekat webinar tapi saya buka Telegram. Nampak ada banyak tu. Mana hilang pula dah. Ni. Okey. Dah, baru hantar. Okey, nampak cikgu. Okey, boleh nampak? Nampak. So sekarang ni yang berbezanya ialah dia downtrend lah. Okey. Alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang ni dominant candle ataupun reversal pattern, retracement dengan reversal pattern merupakan dua benda yang berbeza. Okey. Bila mana retracement, makna kata lower high tu, candle bull tu kena touch SBR yang sebelumnya. Boleh? Boleh. Dina boleh tak? Boleh. Kau betul-betul boleh tak ni? Cikgu buka chat balik lah. Saya akan buka chat balik. Jap. Saya boleh. Yang ni terbalik je lah. Sebab ni kan untuk downtrend kan. Boleh pula dia. Siap bagi explanation lagi. Kadak tu budak ni. Tak nampak chat. Okey, so sekarang ni kita tengok pada chart. Okey, sekarang nampak chart? Nampak. Okey, baik. Nampak tak pattern yang ni? Nampak tak? Nampak yang tu. Sekarang ni reversal nak berlaku. Nampak? Ini merupakan satu confirmation di mana candle bear ni shadow dia lagi tinggi. Nampak? Nampak. Lagi tinggi. Yup. Nampak tak? Tu kata confirmation tu yang tu lah dia. Ni macam contoh ni. Macam contoh yang ni. Ni. Nampak. Tu lah dia. Kau nampak tak? So confirmation dah tu juga. Ya, confirmation untuk berlakunya reversal. Dia lebih tinggi. Ingat, reversal dan retracement dia boleh berlaku pada tempat yang sama. Confirmation untuk retracement lain. Confirmation untuk reversal lain. Boleh? Boleh. Aku nak kena terang ni benda ni. Okey, malam ni. Berlaku pada tempat yang sama. Malam ni tajuk perbincangan ialah SBR dan RBS. Ingatkan saya untuk menerangkan tentang retracement dan reversal. Yang pertama. Yang kedua, penerangan seterusnya adalah berkenaan dengan apa lagi Confirmation. Yes, confirmation. Kalau kata, okey, saya buat macam ni. Okey, kalau kata uptrend, major wave. Okey, major wave. Bila major wave uptrend, maksudnya dia menaik. Lepas dia menaik, kemudiannya dia akan buat retracement dulu. First dia akan buat retracement dulu. Okey, macam mana nak tahu retracement dah jadi ke belum? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tengok sama ada wujud atau tidak pattern reversal. Kan? Okey. Tengok dekat Telegram. Saya dah tulis dah. Okey. Boleh tak macam tu? Kena edit.
Boleh lah Zik. Boleh lah Mm-mm. Boleh. So kalau kata ni, yang ni uptrend. So kalau kata downtrend, penerangan dia ialah kalau kata downtrend, retracement macam mana nak tahu retracement dah jadi ke belum? Samalah. Okay, dah edit uptrend, downtrend. Okay, selesai. Baik, sekarang ni untuk AUD USD, okay, Dina, confirmation berkenaan dengan berlakunya reversal dan sebagainya. Boleh nampak tak? Nampak. Boleh nampak So, faham benda ni Faham cikgu. Itu yang kita nak buat plotting tu. Pasal tu lah. Pasal kita nak andaikan ke mana yang dia akan pergi. Boleh? Boleh. Sekarang ni faham dah? Faham tapi belum lagi boleh lah buat plotting tu. Tak apa, janji dah faham. Pelan-pelan lepas ni belajar buat plotting. Sebelum buat plotting, SBR, RDS, yang tu kena faham dulu. Okay? Yang tu dulu kena fokus betul-betul. Cuba dulu buat marking sambil buat plotting. Okay, boleh Boleh. Okay, baik. So, saya tamatkan video dekat sini. Okay? Saya tamatkan video dekat sini. InsyaAllah malam ni kita jumpa. Okay. InsyaAllah. Nanti boleh check balik recording. Okay. Okay guys, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.